Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah dapat kita sambung pengajian kita. Okey. Sambung pengajian kita tafsir harfiah, dan kita hari ini kita mulakan yang baru, itu surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk. Ayat pertama. Okey, kita terus sajalah dengan pengajian kita. Surah Al-Mulk ini ibu ayah adalah surah Makkiyah. Nah, kita ulang balik ibu ayah. Ingat tak? Bila saya kata surah Makkiyah maksudnya apa ibu ayah? Surah Makkiyah? Apa maknanya surah Makkiyah? Apa dia makna surah Makkiyah? Kita ada terangkan sebelum ni. Surah Makkiyah maksudnya surah yang diturunkan. Ingat tak? Sebelum hijrah. Bagus. Okey. Pasal apa? Macam contoh Ibu Rusiti kata diturunkan di Mekah. Ramai kita kata diturunkan di Mekah kan. Tapi yang lebih tepat adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan kebanyakan sebelum hijrah baginda Nabi SAW berada di Mekah. Pasal itu dipanggil surah Makkiyah. Tapi bukan mesti turun di Mekah. Okey. Okey, ibu siapa yang tak mute, saya mutekan ya. Diturunkan sebelum hijrah, betul ibu ya, diturunkan sebelum hijrah. Macam tu ya, surah Makkiyah. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah, surahnya ada 30 ayat. Dia ada 30 ayat. Kenapa dipanggil surah Al-Mulk? Okey. Summiyat surata al-mulku liftitahiha bitaqdisin wa ta'zimillahi nafsahu alladhi biyadihi al-mulk. Okay. Kerana Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan menyebut kalimah al-mulk. Allah Ta'ala mengagungkan dirinya. Tabarakalladhi biyadihil mulku. Kan? Di permulaan ayat dimulakan dengan kalimah al-mulku di situ. Menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian apakah kelebihan surah Al-Mulk? Apakah ada kelebihan surah Al-Mulk? Okey. Tadi saya ada download. Tadi saya rasa saya boleh buka untuk ibu ayah kot. Ya. Ibu ayah nak tengok tak kitabnya dalam bahasa Arab tu? Saya tuliskan sikit nak. Saya punya kitab tertinggal. Ingatkan ada kat sini, tertinggal dekat rumah lama. Yang ada
kitab saya dekat sini adalah juzuk 11 saja. Ini juzuk 15. Saya buka ya, insya-Allah. Nampak ibu ayah ya? Okey. Ya. Tengok fadlu surah, kelebihan surah ini, kelebihan surah. Okey. Saya baca itulah yang pertama kot. Wuridat ahaditsu katsiratun fi fadli hadhihi surati minha ma akhrajahu al-Imam Ahmad wa ashabus sunan al-arba'ah. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Okey. Ada banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihan surah Al-Mulk. Antaranya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lain daripada sunan yang 4. Berkata Imam Tirmizi, ini adalah hadis hasan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at bi sahibiha ghufira lahu tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Okey. Berkata Imam Tirmizi, ini adalah hadis hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya inna suratan, ibu ayah tengok ya, suratan dengan tanwin. Dengan tanwin, maksudnya dia bukan makrifah, dia nakirah, maknanya umum. Sesungguhnya ada, terjemahannya sesungguhnya ada satu surah. Sesungguhnya ada satu surah dalam Quran, ada 30 ayat, akan memberi syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Sahibiha maksudnya orang yang membacanya, diampunkan kepadanya. Apakah surah itu? Surah itu adalah surah Tabarakallazi biyadihi al-mulku. Ibu ayah siapa yang tak mute, boleh mute ya, tolong. Takut ibu ayah tak perasan, tak boleh tolong mute kan ya. Okay, ibu ayah ada yang baru. Saya mute kan. Nanti. Okey. Kalau ibu ayah nampak ya. Saya ambil satu kelebihan je lah. Kita terus masuk kepada bacaan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kita tengok dulu pada kalimah-kalimah. Okey. Ibu ayah tengok ya. Apa dia makna tabarakah ni? Apa dia makna tabarakah yang saya tunjuk sekarang ni? Tabarakah. Tabarakah ni maksudnya ta'azama wa ta'ala bizati an kulli ma siwah. Maksudnya ta'azama, maha agung, wa ta'ala, maha tinggi Allah Ta'ala, iaitu zat Allah Ta'ala itu daripada an kulli ma siwahu, segala sesuatu yang selain daripada Allah. Wa kasura khairuhu wa in'amuhu, dan banyak melimpah-limpah kebaikan dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Minal barakah, daripada asalnya dari perkataan barakah. Apa dia barakah? Barakah maksudnya an-nama wa ziyadah al-hissiyah atau al-ma'nawiyah. An-nama maksudnya nama ni macam meluas. Meluas ataupun bertambah-tambah. Dari segi apa? Dari segi yang nyata ataupun yang tak nyata. Okey, yang boleh rasa ataupun yang tak boleh kita rasa. Okey. Saya tunjukkan itu tadi. Saja tadi. Jadi tabaraka ibu daripada kalimah al-barakah. Ulang balik. Tabaraka daripada al-barakah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, pelan sangat. Ibu yang lain dengar suara saya jelas tak?
Ibu ayah yang lain jelaskan. Okey, maksudnya Ibu Asiah kena keluar balik dan masuk balik ya. Ibu Asiah keluar balik masuk balik insya-Allah. Okey, tak apa. Nanti lepas ni ibu ayah kalau siapa yang suara tak jelas ke, line sangkut-sangkut ke, cuba ibu ayah keluar balik masuk balik. Mungkin line ibu ayah tak kuat lah insya-Allah ya. Okey. Jadi saya tulis tabarokah tadi ya. Tabarokah dari kalimah al-barakah, dari kalimah barakah. Apa dia barakah? Barakah maksudnya an-nama wa ziyadah. An-nama ataupun az-ziyadah. Apa dia maksud an-nama az-ziyadah? Maksudnya bertambah-tambah. Tapi tengok pada kesesuaian terjemah lah. Okey. Dan ni boleh kena ingat, kalimah tabarakah ni hanya layak pada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja boleh gunakan kalimah tabarakah. Tabarakallah. Hatta siapa-siapa selain daripada Allah tak layak guna tabarakah. Hatta Nabi sekalipun. Kita tak kata tabarakah Muhammadun, tabarakah Rasul, tak. Tabarakah hanya layak pada zat Allah Ta'ala saja. Jelas ibu ayah semua? Tabarakah hanya layak pada Allah. Tak boleh kita kata tabarakah kepada yang lain. Okey? Jadi tabarakah ni ibu ayah, mungkin terjemah ibu ayah tabarakah boleh terjemah maha suci, boleh terjemah maha agung, boleh terjemah ikut kesesuaian. Jadi sekarang ni saya nak tengok apa terjemah tabarakah dalam Quran terjemah masing-masing. Apa terjemah tabarakah dalam Quran terjemah masing-masing, tolong kongsikan ibu ayah. Kita dah terangkan dari segi tabarakah tu tadi apa dia maksudnya. Sekarang ni ibu ayah kongsikan pada saya. Kita belajar ni 2 hala, ibu ayah yang baru belajar. Kita belajar 2 hala. Saya akan tanya dan ibu ayah tulis kat sini. Siapa yang boleh tulis lah. Siapa yang tak pandai tulis, guna handphone ke apa ke tak apa, tengok saja. Maha suci. Maha suci, maha berkat. Okay. Ibu Zuna ni maha berkat. Yang lain maha suci. Maha berkat. Okey, ada 2 terjemah yang banyak. Maha suci dan maha berkat. Jadi ibu ayah, kalau satu Quran terjemah maha suci, satu lagi terjemah maha berkat, boleh tak dua-dua? Boleh. Tak gaduh. Tak gaduh. Satu Quran terjemah maha suci. Satu terjemah Quran, terjemah dia maha berkat. Sama tak? Dua-dua sama. Maha suci hanya Allah Ta'ala. Maha berkat pun hanya Allah Ta'ala. Apa makna berkat? Bertambah-tambah kebaikan. Bertambah-tambah nikmat. Jelas? Okey, alhamdulillah. Tabarakah maha berkat ya, maha suci ataupun maha berkat. Okey. Ya. Allazi biyadihi al-mulku. Allazi, dia yang. Allazi terjemahnya yang. Allazi terjemah allazi yang asalnya. Tapi di sini kita boleh terjemah maha berkat ataupun maha suci, dia yang. Dia yang. Ibu ayah, kita gunakan dia tu untuk bilangan 1 ke 2 ke banyak. Untuk kita sebut dia untuk bilangan 1 ke 2 ke banyak. Kalau kita gunakan dia untuk bilangan 1, bilangan tunggal. Jadi ibu ayah, tengok allazi, Allah gunakan allazi. Allah gunakan allazi. Kita biasa jumpa juga allazina. Cuma allazi untuk tunggal, allazina untuk 3 ataupun lebih. Okey. Kalau dengan allazi, allazi untuk bilangan tunggal ataupun kita sebut mufrad. Okey. Allazina untuk jamak. Jadi Allah Ta'ala tu berbilang-bilang ke ibu ya? Allah Ta'ala tu Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi tabaraka allazi, maha suci dia. Yang, maha suci dia yang. Kenapa ada dia? Kerana allazi ni untuk singular, untuk mufrad. Maha suci dia, yakni zat Allah Ta'ala yang, okey, tabarakallazi biyadihi al-mulku. Biyadihi al-mulku. Biyadihi al-mulku. Saya nak ibu tolong terjemahkan biyadihi al-mulku. Biyadihi saja. Biyadihi. Apa terjemah biyadihi dalam Quran terjemah ibu ya? Apa terjemah biyadihi dalam Quran terjemah ibu ya? Okey. Pasti wahabnya di tangannya. Berada di tangannya. Okey. Di tangannya.
Cuma ibu ya, di tangan itu kita kena faham dengan mana tangan ke? Maksudnya Allah Ta'ala daripada sama macam makhluk. Jadi ibu ayah, terjemah di tangannya, saya lagi suka kita ambil, takut orang salah faham ya ibu ayah. Faham ni? Tangan yang dimaksud di sini bukan tangan yang macam makhluk ni. Jadi sebaiknya kalau kita terjemahkan, kalau saya terjemah di pondok dulu, dalam kekuasaannya. Dalam tangan maksudnya dalam kekuasaannya. Kekuasaan. Jangan kita faham tangan itu tangan dengan makna tangan. Macam mana makhluk ada tangan, Allah Ta'ala pun ada tangan. Cuma tangan Allah Ta'ala tak sama macam makhluk. Jangan faham macam tu. Ini saya nak kena jelas ni. Ibu ayah jangan faham Allah Ta'ala ada tangan tapi tak macam makhluk. Jangan faham Allah Ta'ala ada tangan. Maksudnya Allah daripada sama macam makhluk. Tangan di sini bahkan dalam tafsir pun, okey, saya buka tadi tafsir tadi ya. Sekejap. Tengok ya, saya bacakan. Yang penting-penting je lah saya buka. Kalau yang saya tak buka ya. Okey. Sekejap. Ya. Saya nak gerakkan ni. Saya pun belajar ni pakai benda ni semua ni. Baru nak belajar. Okey, tengok balaghah, ada sikit ilmu balaghah. Ni ilmu balaghah. Kenapa Allah gunakan biyadihi al-mulku? Okey. Ni isti'arah. Isti'arah maksudnya pinjaman. Bukannya Allah Ta'ala memang betul-betul ada tangan. Fi lafzil yadi, pinjam lafaz tangan itu sebagai majaz saja. Okey? Maksudnya bukan makna tangan sebenar. Bukan makna tangan itu makna tangan sebenar, bukan makna tangan sebenar ni, ibu ayah. Hanya pinjaman saja, dipinjam perkataan tangan tu. Bukan makna tangan Allah Ta'ala ada tangan macam makhluk, tapi maknanya kekuasaan, bagus semua. Kekuasaan yang menguasai, bagus. Okey? Jadi jangan ada seorang pun antara ibu ayah yang faham Allah Ta'ala ada tangan. Maha suci Allah daripada sama dengan makhluk. Jadi sekalipun mungkin sekalipun ramai yang terjemahannya dengan terjemah tangan, tapi tangan tu maksudnya apa? Maksudnya itu isti'arah saja, pinjaman saja. Maksudnya kekuasaan. Macam kita kata, kamu berada dalam tangan saya. Kamu dalam tangan saya, dalam genggaman saya. Betul ke? Tak ada pun. Tak ada pun dalam tangan saya, tak ada pun. Jumpa orang macam ni, tarik telinga lah. Ngada-ngada. Kan? Ibu ayah maksud, kamu dalam tangan saya, maksudnya kamu dalam kekuasaan saya. Saya pegang kamu. Saya pegang kamu. Kan? Jangan pijak kepada saya. Mana dia dipijak betul-betul. Tapi maksudnya pijak kepada itu menunjukkan kepada tak hormat kita, menindas dan sebagainya. Boleh ibu ayah insya-Allah. Okey. Tabarakallazi biyadihi. Okey, biyadihi al-mulku. Al-mulku. Okey, apakah dia makna al-mulku? Jangan. Al-mulku maksudnya terjemahan kerajaan, betul. Kekuasaan, betul ya. Tapi kita tengok sekejap. Apa dia maksud al-mulku? Al-malik, al-mutlaq wa sahibus sultan al-mutafarridah. Biadihi al-mulku maknanya Allah Ta'ala itu pemilik mutlak. Pemilik mutlak kepada semua segala. Semua sesuatu selain daripada Allah Ta'ala adalah makhluk Allah Ta'ala dan semuanya berada mutlak dalam kekuasaan Allah. Tak ada satu pun terlepas daripada kekuasaan Allah, daripada kerajaan Allah, daripada pemilikan Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Tak ada satu pun yang terlepas. Tak ada satu pun terlepas daripada genggaman ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa pun dia. Makhluk yang paling besar, makhluk paling kecil, makhluk paling orang boleh nampak, makhluk paling halus yang tak nampak, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okay, tengok pada tafsiran dia. Dan sebelum tu, wahuwa ala kulli syai'in qadir, wahuwa, dan Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, ala atas kulli segala syai'in sesuatu, qadir. Qadir
yang maha menguasai. Qadir, maha menguasai. Okey boy, qadir ini, sekejap ya. Sekejap saya ambil buku sekejap. Okey. Ingat kan? Buku ni teknik faham kata dan hadam penjelasan Quran yang kita ada belajar sebelum ni. Okey. Yang kursus yang saya akan buat tu. Jadi boleh kalau nak faham tafsir memang kita buat free lah. Tapi untuk faham tu saya cadangkan ibu yang belajar ni lah. Kita akan belajar sampai kaedah terpilih yang akhir sekali, yang ke-20. Okey, kita ada belajar hari tu. Sekejap ya. Nampak? Ni kita panggil apa? Kita panggil mubalaghah. Okey, sini ibu yang belajar itu kan. Okey, kita panggil isim mubalaghah ya, sirah mubalaghah. Fa'il, qadir. Maha menguasai betul Ibu Ramlah. Cuma nak beritahu apa? Kita pada ibu ayah. Ada dalam bahasa Arab kita ada panggil sebagai sirah mubalaghah. Mubalaghah maksudnya berlebih-lebihan. Dia pada kalimah qadara. Okey, kita buka kamus sekejap. Kita buka kamus sekejap ya, boleh? Buka kamus sekejap. Sekejap. Saya tunjuk pada ibu yang kalimah qadir tadi ya. Saya cari sekejap. Okey. Ya, ibu ya. Suara agak jauh. Cuba ibu keluar masuk balik ya. Okey. Jadi qadir ini boleh qadir. Dia daripada qadara yaqduru ataupun qadara yaqdiru. Ataupun qadira yaqdaru boleh. Qadira yaqdaru, qadira ala kan. Fi'il madhinya boleh qadira ataupun qadara. Okey. Lebih tepatnya adalah qadira yaqdaru. Qadira yaqdaru ya, fi'il madhinya qadira yaqdaru, isim fa'ilnya qadir, nampak ni, qadir ni nampak saya bulatkan ni, qadir. Okey, fi'il madhinya qadira, mudhari'nya yaqdaru, masdarnya qadaran ataupun qudrah, isim fa'ilnya qadir begini, qadir. Okey. Astagfirullahaladzim.
Boleh dengar suara saya tak? Sekejap lah. Kenapa tak boleh? Hello, bismillah. Ibu yang sorry tadi tak tahu kenapa. Okey, tak apalah. Sekarang boleh dengar kan suara saya? Saya tak pandai benda-benda ni, tapi belajar juga lah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sorry. Tadi qadira, fi'il madinya qadira, mudhari'nya yaqdaru. Mudhari'nya yaqdaru, sorry ya. Okey. Kalau qadira yaqdaru maksudnya berkudrat. Maksudnya kudratan. Orang yang ada upaya lah, upaya. Orang yang ada upaya kita panggil qadir. Qadirun maksudnya orang yang mampu. Orang yang mampu. Tapi Allah Ta'ala lebih kemampuan Allah Ta'ala tu maha. Dia maha. Maka dia datangkan dengan qadir. Qadir atas wazan fa'il. Qadir, fa'il, begitu. Qadir, fa'il. Jadi kalau qadir maksudnya yang menguasai. Tapi kalau qadir, maha menguasai. Maha menguasai. Jadi apa terjemah ibu yang qadir? Apa terjemah qadir? Sorry ya tadi, siapa saya tekan habis terkeluar. Apa terjemah qadir ibu ya? Maha kuasa. Maha berkuasa. Saya lagi suka terjemah maha berkuasa. Ada lagi cantik. Maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Maha kuasa boleh, maha berkuasa boleh. Tapi mesti ada maha tu lah. Mesti ada maha. Ibu ya, secara zahirnya kita pun ada kuasa tak? Ada kemampuan tak kita ni? Ada kemampuan tak? Secara zahirnya lah manusia, makhluk ada kemampuan tak? Secara zahir lah. Hakikatnya memang Allah Ta'ala. Kan? Biasa tak ibu ayah ataupun ayah ibu dulu yang pernah cakap pada ibu selagi ayah ni masih ada kederat, selagi ayah masih ada kederat, kan? Kederat tu kudrat lah. Kederat tu kudrat lah. Kudrat tu maksudnya selagi ayah masih ada upaya, selagi ayah masih mampu, macam tu. Boleh ibu ayah ya? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi qadir maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, insyaAllah. Okey. Jadi saya bacakan tafsiran dia. Okey. Allah Ta'ala yumajjidullahu ta'ala nafsahu al-karimah al-ta'lim wal-irsyad. Allah Ta'ala memuji dirinya yang maha mulia. Apa tujuannya? Untuk mengajar manusia, untuk mendidik manusia betapa Allah Ta'ala ini layak dipuji. Ibu ayah, Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan memuji dirinya sendiri. Apa tujuan? Dia ta'lim wal irsyad. Allah Ta'ala nak mengajar hamba yang baca Quran ni, hamba dia nak bagi panduan pada kita bahawasanya kita kena banyak memuji Allah SWT. Jelas? Kita kena banyak memuji Allah, maha suci Allah dan sebagainya lah. Wa yukhbiru annahu subhanahu al-mutasarrif fi jami'il makhluqat bima yasha. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu, nak mengkhabarkan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mentadbir seluruh makhluk dia ikut bagaimana cara yang dia kehendak. Allah Ta'ala nak buat apa pun terpulang pada Allah, suka hati Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang menguasai kita semua. Kita ni tak
Kita ni tak mampu. Kita ni tak ada. Kita ni makhluk. Kita ni makhluk dan kita kena taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu attam al-qudrah ala kulli al-asya'. Allah Ta'ala dah yang maha sempurna lagi maha berkudrat atas segala sesuatu. Okey? La yu'jizuhu syai'un bal huwa yatasarrafu fi mulkihi kaifa yurid. Saya buka lah tadi tu supaya ibu ayah pun boleh tengok sekali. Sekejap nah. Saya lagi suka kalau mengajar ibu ayah tengok muka saya kat sini. Supaya ni, tapi tak apalah. Okay. Saya tunjukkan pada ibu ayah ya. Saya tak bantu. Okey. Terima kasih baca ni ya. Okey. Jawab ulang balik. Yumajjidullahu ta'ala nafsahu al-karimah li-ta'lim wal-irsyad. Allah Ta'ala memuji dirinya untuk ta'lim, untuk ajar kita, wal-irsyad, untuk tunjuk pada kita manusia ni Allah Ta'ala tu maha terpuji. Wa yukhbiru annahu subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat bima yasha. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala mentadbir seluruh makhluknya mengikut bagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa annahu at-tammu al-qudratu ala kulli al-asya'. Dan Allah Ta'ala itu sempurna lagi berkudrat di atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un bal huwa yatasarrafu fi mulkihi kaifa yurid. Tak ada sesuatu pun yang boleh la yu'jizu. Yu'jizu ni melemahkan. Tak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala yang mentadbir, yang menguruskan fi mulkihi dalam kerajaannya kaifa yurid, bagaimana yang Allah Ta'ala berkehendak. Min i'zazin wa izlal. Allah Ta'ala boleh memuliakan, Allah Ta'ala juga yang menghina. Wa raf'in wa wad'in. Allah Ta'ala juga yang meninggikan darjat, Allah Ta'ala yang merendahkan. Wa in'amin wa intiqam. In'am, Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala juga yang bagi azab. Wa i'ta'in wa man'in. Allah Ta'ala yang bagi segala sesuatu, Allah Ta'ala juga yang menghalang, ataupun Allah Ta'ala juga yang menghalanglah daripada segala sesuatu. Itu pulang pada Allah Ta'ala. La mu'aqiba li hukmih. Tidak ada satu orang pun yang boleh lawan hukum Allah Ta'ala. Wala yas'alu amma yaf'al li hikmatihi wa 'adlihi wa itlaqi sultanih. Okey. La yus'al, tidak layak untuk ditanya apa yang Allah Ta'ala buat. Okey. Li hikmatihi, kerana hikmahnya, kebijaksanaannya, keadilannya dan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kalimah tabaraka. Kalimah tabaraka ta'ala wa ta'azam. Maksud tabaraka ni apa ibu ya? Ta'ala maha tinggi, ta'azam maha agung. Wa hiya tadullu ala ghayatil kamal. Kalimah tabaraka ini menunjukkan kepada sehabis-habis sempurna. Maksudnya ibu ya, bila kita kata tabaraka, maha suci Allah Ta'ala ini, itu kalimah yang paling sempurna. Tak ada kalimah lain dah yang lebih tinggi daripada tabaraka ni, yang mana hanya layak pada Allah Ta'ala saja. Wa muntahal ta'zim wal ijlal. Sehabis-habis mengagungkan dan ta'zim, mengagungkan dan juga membesarkan. Waliza la yajuzu isti'maluha fi haqqi ghairillahi ta'ala. Oleh kerana itu tidak layak, tidak harus menggunakan kalimah tabaraka, isti'maluha, ha ni muannas, kembali pada perkataan kalimah. Penggunaan kalimah tabaraka fi haqqi ghairillah, pada hak selain daripada Allah Ta'ala. Boleh buat ya, kita tak akan baca semualah tafsiran ni, kita ambil yang penting. Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi boleh saya tanya balik?
Setakat ayat pertama, tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jelas tak semua? Ada soalan tak? Jelas ya? Okey, jelas. Masya Allah. Tabarakallah. Kita ulang balik. Ulang balik ya. Tabaraka maksudnya maha suci boleh, maha berkat boleh. Daripada kalimah barakah. Barakah, apa maksud barakah? Bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah nikmat. Allazi, kenapa digunakan allazi? Allazi itu adalah kalimah kita panggil isim mausul. Dia mufrad. Kenapa digunakan allazi? Kerana Allah Ta'ala itu singular, Allah Ta'ala itu dia tunggal. Rasa kan? Jadi allazi dia yang, terjemah dia, bukan terjemah mereka, terjemah dia. Kalau mereka allazi nak dia yang, biyadihi, bi tu kita boleh terjemah dengan ataupun dalam. Dalam yadihi, yad memang asal terjemahnya tangan, tapi kita takwilkan maksudnya kekuasaan. Kekuasaannya, Allah Ta'ala. Dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, al-mulku, al-mulku seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan. Kan? Wa huwa ala, dan huwa dia, yakni Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ibu ayah boleh kata segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu termasuklah segala sesuatu. Qadir, sirah mubalaghah, maha menguasai, maha menguasai. Daripada qaf dal ra, fi'il madhinya qadira, mudhari'nya yaqdaru, masdarnya qudrah ataupun qadran, isim fa'ilnya qadir. Ni siapa yang tak tahu ni kena belajar lah, saya kata tu. Siapa yang belajar dia lebih faham apa yang saya sebut. Tapi kalau tak ikuti pengajian berbayar tu pun tak apa, tak ada masalah. Penting istiqamah lah. Jadi qadir yang menguasai. Tapi Allah gunakan qadir. Sirah apa namanya ibu? Tulis balik, sirah apa? Tadi saya sebut tadi. Last. Sakhir, apa nama sirahnya? Sirah ni bentuk. Bentuk apa tu kalimah tu? Bagus, bagus Ibu Maimunah. Mubalaghah, bagus. Mubalaghah. Apa dia makna mubalaghah ibu ayah? Apa dia makna mubalaghah? Berapa? Bagus, mubalaghah. Apa dia makna mubalaghah? Berlebihan, bagus. Berlebihan. Ada kat orang imamah lama tak buka orang imamah. Masya-Allah. Mubalaghah, betul, berlebih-lebihan. Mubalaghah ya. Jadi ibu ya, mubalaghah maksudnya berlebih-lebihan. Kalau qadir, berkuasa. Kalau qadir, maha berkuasa. Setakat itulah insya-Allah ibu ya, tafsir harfiah surah Al-Mulk untuk ayat pertama pada hari ini insya-Allah. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu ayah, kalau ibu ayah nampak pengajian lah saya, pengajian surah tafsir harfiah ni penting. Ibu ayah, sebar-sebarkan iklan yang saya maklumkan tadi sebelum ni, iklan untuk masuk grup tu. Okey. Mudah-mudahan kalau ada kawan-kawan ibu ayah, saudara mara yang belajar dan mereka amalkan, mereka faham, mereka amal, asbab ibu ayah yang tunjukkan, jadi dalil, jadi tunjuk. Jadi menunjukkan jalan tadi. Mereka amal, ibu ayah pun dapat saham, mereka pun dapat saham, masya-Allah. Saya pun dapat saham akhirat, insya-Allah. Nama-nama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu.